العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah. Kita sambung pengajian kita pada petang ni. Hari ni hari Sabtu 13 Februari 2021 bersamaan 1 Rejab ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik Nurul Aini, Ibu Siti Jamarah, Kak Hana dan yang lain-lain lah. Alhamdulillah. Sambung surah As-Sajdah ya, tafsir harfiah surah As-Sajdah ayat yang ke-5. Bermula ayat yang ke-5. Kita menggunakan tafsir Al-Munir ya, masya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-5, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu ألف سنة مما تعدون. صدق الله العظيم. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yudabbiru. Kita tengok pada kalimah yudabbiru, kita dah belajar dah sebelum ni ibu ya. Yudabbiru fi'il mudhari' daripada dabbara yudabbiru. Bab taf'il ya, bab taf'il. Dabbara yudabbiru tadbiran. Maka yudabbiru maksudnya Allah Ta'ala dia mentadbir, mengurus. Allah Ta'ala fa'ilnya dhamir huwa kembali kepada Allah ya. Allah Ta'ala itu mengurus, dia mentadbir al-amra. Al-amra urusan. Al-amra jadi maf'ul bihi lah. Urusan, segala urusan di dunia ni. Segala urusan di alam dunia ini, minas samai dari langit ila al-ardi ke bumi, dari langit ke bumi. Okey, itu terjemahan tadi ya. Dia mentadbir urusan seluruh maya pada seluruh di seluruh alam, di seluruh alam. Okey, minas samai dari langit maksudnya dari alam yang di atas, kita bumi, kita di bawah, di alam yang di atas, alam malaikat, macam-macam alam kat sana kan, alam malaikat dan sebagainya ya. Kita ni kecil aja, kita ni di bumi ni kita kecil saja. Ilal ardi ke bumi, dari langit ke bumi. Bumi ni adalah maksudnya alam yang al-alam as-safali, alam yang rendah. Okey. Summa kemudian ya'ruju daripada araja ya'ruju, fi'il mudhari'. Okey. Ya'ruju kemudian ya'ruju naik. Apa yang naik? Kesan daripada urusan tadi. Al-amra tadi, yudabbiru al-amra.
Allah Ta'ala mentadbir al-amra, segala urusan di langit dan juga di bumi. Okey, segala urusan itu summa ya'ruju, kemudian naik semula. Apa naik semula? Kesan daripada urusan tadi. Urus tadbir tadi kesannya ya'ruju ilaihi, naik kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perantaraan para malaikat. Dengan perantaraan dibawa naik oleh para malaikat. Bukan kata naik itu Allah Ta'ala berada di langit. Kita berpegang pada Allah Ta'ala itu tidak bertempat kan. Cuma Allah Ta'ala itu sesuai dengan kemuliaan. Bukankah orang yang, kalau manusia ni kalau mulia maksudnya akan duduk di atas. Bukan Allah nak kata Allah Ta'ala itu berada di langit. Kita berpegang kepada Allah mawjudun bila makan. Allah Ta'ala wujud tidak bertempat ya. InsyaAllah. Ulang balik. Yudabbiru, dia mentadbir. Al-amra, segala urusan. Maksudnya urusan langit bumi. Ila aminas samai, dari langit, ila al-ardi, ke bumi. Summa, kemudian ya'ruju, ia naik. Apa naik? Kesan daripada urusan tadi naik ilaihi, kepadanya. Okey, itu baru terjemah. Tengok tafsiran pula ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid darain amin. Ay yudabbiru amra al-kauni kullihi fil 'alami al-'alawiyyi was-safaliyyi. Iaitu Allah Ta'ala mentadbir urusan seluruh kejadian. Amri al-kauni, amra al-kauni kullihi, seluruh kejadian. Fil 'alami al-'alawi, baik di alam yang tinggi sana, alam di atas sana, itu yang di langit sana. Was-safali, dan alam yang di bawah, yakni alam bumi. Summa yas'adu ilaihi atharu al-amri. Kemudian naik semula kepadanya kesan daripada urusan tadi, kesan urusan tadi. Okey. Wa tanfizuhu biwasitati al-malaikah. Dan pelaksanaan urusan tadi, iaitu urusan tadi dilaksanakan dengan perantaraan para malaikat. Jadi buaya, adakah ini bermakna Allah Ta'ala berhajat kepada para malaikat? Kalau tak ada malaikat, Allah Ta'ala tak boleh uruskan seluruh alam ini? Adakah Allah berhajat di buaya? Demi Allah, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada para malaikat. Allah tak berhajat langsung kepada, bukan para malaikat saja, mana-mana makhluk pun Allah Ta'ala tak berhajat langsung kepada sesiapa pun. Bahkan semua makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa Allah ciptakan para malaikat yang tak terkira banyaknya tu? Kenapa? Ibu ayah. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan para malaikat yang tak terkira banyaknya untuk membuat segala urusan-urusan ini? Jadi wahadza tamsilun li'azamatillahi. Ini adalah satu bentuk Allah Ta'ala nak tunjuk betapa azamahnya, betapa hebatnya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ayah, bayangkan satu kerajaan, okey, katakanlah Malaysia ni kita ada 33 juta rakyat. Daripada 33 juta itu, askar saja 10 juta. Ibu ayah. Bayangkan daripada 33 juta tu, askar saja 10 juta. Kuat tak kuat ibu ayah? Secara zahirnya lah. Kuat ke tak kuat? Askar saja 10 juta askar. Jet pejuang saja 1 juta jet pejuang. Kapal selam saja 300,000 kapal selam saja 300,000 biji. Nak kata apa? Nak kata makin banyak, makin hebat nampak kan? Jadi Allah Ta'ala maha hebat. Allah Ta'ala punya malaikat, bayangkan ibu ayah, setiap titis hujan tu, siapa boleh kira hujan? Ibu ayah boleh kira hujan? Titisan hujan. Tak mampu kita nak kira kan? Titisan hujan banyak mana? Tak mampu nak kira. Bayangkan ibu ayah, setiap titis hujan satu malaikat bawa daripada langit ke bumi. Tugas dia bawa titis hujan tu saja. Allah perintahkan titisan hujan ni kau jatuhkan ke sekian-sekian tempat. Maka malaikat tu akan bawa titisan hujan daripada atas langit sampailah ke bumi. Habis saja sampai di tempat tu dia pun habis dah tugas dia. Dia pun sambung ibadah dia sampai hari kiamat. Masya-Allah, tabarakallah ibu ayah. Malaikat tak terkira banyaknya para malaikat ibu ayah. Tak terkira banyaknya para malaikat. Jadi kalau Allah berhajat pada malaikat, Masya-Allah, tabarakallah, maha suci Allah tidak berhajat kepada mana-mana daripada makhluknya. Tapi itu menunjukkan keagungan Allah Ta'ala. Boleh ibu ayah ya.
imtisali wa imtisali lil makhluqati jami'an li muradihi wa tadbirihi, dan menunjukkan betapa semua makhluk kecuali jin dan manusia, semua makhluk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah, matahari makhluk, matahari bergerak tu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dia taat. Allah kata sekian. Bila matahari berubah sikit ibu ayah, kita ada belajar tafsir, bila matahari tu condong kanan condong kiri, bila ada tak peristiwa matahari dia condong ke kanan sikit, condong ke kiri sikit, ada tak? Dalam surah apa ibu ayah? Cuba ingat. Dalam surah apa ibu ayah? Cuba ingat. Saya nak bagi ibu ingat. Betul Ibu Salamah, surah Al-Kahfi ya. Surah Al-Kahfi kan. Ketika mana? Masya Allah, tabarakallah. Surah Al-Kahfi kan ibu ayah. Ketika mana pemuda Ashabul Kahfi berada dalam gua untuk mengelak daripada cahaya matahari masuk ke dalam gua dan mengganggu tidur. Kan bila kita tidur datang cahaya terganggu kita kan. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah perintahkan matahari ke kanan sikit, ke kiri sikit kan. Bila dia naik, dia ke kanan sikit, dia condong ke kanan. Bila nak terbenam, condong ke kiri sikit. Apa tujuan? Supaya Ashabul Kahfi dapat tidur dengan selesa. Adakah matahari kata tak nak lah ya Allah, susah lah macam ni, leceh lah? Adakah? Dia taat aja. Dia taat. Semua makhluk taat. Yang tak taat siapa? Manusia dengan jin. Manusia dengan jin ni suka tak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh bayangkan insya-Allah. Okey. Kal hakimi al-mutlaqi alladhi yusdiru awamirahu. Maka Allah Ta'ala itu menunjukkan dia sebagai satu pemerintah mutlak. Allah adalah pemerintah mutlak. Dia pentadbir mutlak. Dia penguasa mutlak kepada seluruh alam ini. Boleh jangan kita ingat alam ini bumi saja. Kita ingat alam ini alam semula jadi semua kan. Tidak. Bukan alam kita faham bumi saja. Alam ini pun bukan semula jadi. Allah Ta'ala yang jadikan. Ibu ayah bayangkan, matahari adalah bintang terkecil. Bintang terkecil dalam seluruh cakrawala. Matahari itu kita nampak besar ketika mana berada dalam kita punya galaksi namanya Bima Sakti. Dalam galaksi Bima Sakti, pusat dia matahari. Bumi adalah planet ketiga. Hujung sekali Pluto. Ibu ayah yang dirahmati Allah, rupanya matahari adalah bintang paling kecil dalam cakrawala. Seluruh alam ini, seluruh bawah langit pertama. Di bawah langit pertama, semua matahari, semua bintang bawah langit pertama, matahari adalah bintang terkecil. Besarlah Ustaz, besar pasal dia dekat dengan kita. Ibu ayah bayangkan, matahari dibandingkan dengan bintang ke-7. Bintang ada jutaan. Bintang ke-7 terkecil saja, bintang ke-7 terkecil matahari tu dah tak nampak. Boleh tak ibu ayah lepas kelas ni ingatkan saya supaya saya tunjukkan gambar tu. Tunjukkan gambar. Boleh tak lepas kelas dekat WhatsApp secara personal ke, ingatkan saya supaya saya bagi Boleh tak ibu ayah insya-Allah ya. Bagi gambar matahari tu bila sampai bintang yang ke-7 terkecil saja matahari tu dah tak nampak dah. Bayangkan bezanya, matahari tu tak nampak. Itu bintang ke-7 terkecil daripada jutaan bintang yang ada di langit. Baru nisbah matahari dengan bintang ke-7 terkecil, matahari tu dah tak nampak. Macam titik kecil je. Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Itu baru bawah langit pertama. Sampailah ke langit ke-7, semua di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Hebat tak hebat ibu ayah? Masya Allah, tabarakallah. Jadi bila kita baca dan kita faham, kita akan rasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Untunglah ibu ayah, Masya Allah, tabarakallah ya. Kita belajar Quran ini supaya kita rasa hebat Allah Ta'ala ya. Masya Allah. Summa yatalaqqa min a'wanihi ma yadullu ala tanfiziha. Okey, kemudian pembantu-pembantu para malaikat ini semua menunjukkan Allah Ta'ala menunjukkan adanya pelaksanaan kat situ. Allah Ta'ala tak pernah cakap pada malaikat, tapi pada malaikat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Boyang ya. Fi yaumin. Pada yaumin, pada suatu hari,
pada satu hari. Okey. Ada tak saya terang pada ibu ayah? Pernah tak saya terangkan kalau isim nakirah selepas itu jumlah. Isim nakirah jadi apa? Dia jadi mausuf. Ada terangkan hari itu kan? Pada suatu hari yang. Ada tak? Hari ada yang tak? Cuba tengok terjemah masing-masing. Mesti ada yang. Kerana yaumin tu dia jadi mausuf. Kerana miqdaruhu jadi sifat. Ada tak hari yang? Ibu ayah. Ada tak perkataan yang? Cuba tengok terjemah masing-masing. Tak ada. Okey, yang lain? Jawab ni tak ada. Pada satu hari yang kadarnya. Oh tak ada. Ibu Cik Fatimah punya ada Oh satu hari. Okey, cantik terjemahnya. Pada suatu hari yang kadarnya. Kalau ada yang tu, cantiklah terjemahnya. Kalau tak ada pun betul juga. Masa masa ke hari ke, masa pun boleh, hari pun boleh. Tapi kalau ada yang cantiklah. Menunjukkan di situ ada makna sifat. Dalam suatu masa yang. Okey, betul ibu ayah ya. Yaum tu terjemah hari ataupun masa. Okey. Okey, insya-Allah ya. Kana yang adalah miqdaruhu. Miqdaruhu maksudnya qadar. Miqdar ni maksudnya kadarnya. Kadar tempoh. Fi yaumin pada suatu hari yang mana kana yang adalah miqdaruhu qadarnya, kadar hari tersebut. Kadar hari tersebut. Okey. Miqdaruhu miqdar tu miqdaru isim kana. Dia kana ni macam inna, cuma inna dia menasabkan isim, merafakkan khabar. Ini dalam nahwu saraf kita belajar. Kalau kana dia merafakkan isim, menasabkan khabar. Mana isim kana? Miqdaru tu isim kana. Ibu-ibu ayah yang belajar nahwu saraf insya-Allah faham. Siapa yang tak belajar tak apa, dengar saja. Kalau tak tahu tak apa. Yang saya terangkan ini abaikan dulu. Siapa yang dah belajar nahwu saraf, kita belajar inna hari tu, tapi ni kana dia lawan sikit. Dia lain sikit. Kana merafakkan isim, menasabkan khabar. Contoh Zaidun muallimun. Itu mubtada khabar. Zaidun muallimun. Kalau inna Zaidan muallimun. Tapi kalau kana Zaidun mualliman. Macam tu. Ada rezeki kita belajar insya-Allah ya. Yang adalah miqdaruhu adalah kadarnya. Kadar hari tadi. Apa kadarnya? Ni khabar dia. Alfa sanatin. Kadarnya adalah 1000 tahun. 1000 tahun. Mimma daripada mimma tu asalnya min, mim nun, huruf jar min digabungkan dengan ma. Maksudnya min dari ma apa yang ataupun tempoh yang ta'uddun. Ta'uddun daripada adda ya'uddu. Adda ain asalnya ain dal dal. Adda. Ibu ayah ada tak huruf illah? Tak ada huruf illah kan? Maka adda ni dia sahih. Tapi sahih dalam jenis apa ibu ayah? Dia ada gandaan huruf. Apa jenis dia? Kita panggil mudha'af. Kita panggil mudha'af. Gandaan. Adda ya'uddu. Okey. Jadi ibu ayah semalam kita belajar mudha'af betul. Semalam kita belajar ibu ayah. Apa kita belajar? Fi'il mudhari'. Dalam rumus fi'il mudhari' dari 14 kotak, kotak keberapa yang mula dengan ta, belakang tambah waw nun? Kat sini kita tahu ta'udun ada tambahan ta di depan dan belakang waw nun. Kotak keberapa daripada 14 kotak? Ibu ayah. Ta'udun. Kotak keberapa? 9. Betul, masya-Allah. Mesti ada mana kamu lah. Kamu. Okey. Ta'udun, kamu semua kira. Kamu semua bilang. Jadi boleh ta'udun, mana fa'il pada ta'udun? Mana fa'il pada ta'udun? Fi'il mudhari'. Kan, mana fa'ilnya? Fa'ilnya zahir ya. Bukan mustatir. Mana fa'il? Wow, betul, masya-Allah, tabarakallah ya. Al-fasanatin 1000 tahun. Apa tu? Wow, betul. Mimma daripada apa yang, daripada tempoh yang ta'udun, kamu semua hitung, kamu semua kira. Jadi ibu ayah 1000 tahun.
Maksudnya 1000 tahun ini Ibu Ayah, ulama beritahu, orang Arab kalau nak sebut benda tu lama, dia akan sebut. Kalau paling banyak tu 1000 lah. Kau ni apa ni hidup 1000 tahun pun tak sembayang apa guna. Contoh lagu kita kan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya. Kan? 1000 tahun tu bukan nak kata 1000 tahun, nak kata lama. Hidup lama sampai 1000 tahun. Itu ya. Okay. Ataupun maknanya memang makna betul, memang makna 1000 tahun tu dengan angka 1000 tu kan. Tengok pada tafsiran lah. Ay turfa'ul umuru al-hasilatu fid dunya saghiruha wa kabiruha ila Allah Ta'ala yaumal qiyamah liyafsula fiha wa yahkuma fi sya'niha. Okey. Akan diangkat segala urusan yang tadi itu yudabbirul amra. Allah Ta'ala menguruskan segala urusan langit dan bumi, dari langit sampailah ke bumi, kemudian kesan urusan itu naik kepadanya pada satu hari, yang mana itu pada hari kiamat lah, yang mana tempoh hari kiamat itu adalah 1000 tahun. Satu hari dia 1000 tahun mengikut kiraan kamu semua. Itu terjemah tadi. Kita baca pula dia punya tafsiran, yang ini diangkat segala urusan-urusan tadi, kesan daripada urusan-urusan tadi yang terhasil dekat dunia, baik kecil, baik besar, baik segala yang dibuat, baik urusan tu urusan kecil, urusan besar, kalau urusan tu urusan pahala kecil ke, pahala besar ke, urusan dosa kecil ke, dosa besar ke, semuanya diangkat. Amal kecil ke, amal besar, semuanya diangkat kepada Allah pada hari kiamat, supaya Allah Ta'ala memutuskan pada hari itu. Allah membuat keputusan pada hari itu, sama ada nak dibalas macam mana. Wa yaumul qiyamati, dan hari kiamat itu, miqdaruhu, qadarnya adalah alfasanatin, adalah 1000 tahun. Miqdaruhu alfusanatin, qadarnya adalah 1000 tahun. Min ayyamid dunia, daripada hari-hari dunia. Allati na'udduha fi hadhil hayati, yang kita kira pada kehidupan kita sekarang. Okey Ibu Ayah, sekarang ni katakan satu hari akhirat adalah 1000 tahun dunia. Okey, kita kira kejap ya, sekejap ya. Okey, katakan 1000, satu hari akhirat 1000 tahun kat dunia kan. Maksudnya kalau kata satu hari akhirat tu kita bagi pada 24 jam, macam kita ada 24 jam. Maksudnya 1000 tahun bagi dengan 24 jam, maknanya 1 jam. Kalau satu hari akhirat itu ada 24 jam, kalaulah kita membayangkan macam tu, bermakna 1 jam akhirat bersamaan 41.6 tahun dunia. Kurang kita bundarkan 42 tahun dunia. Maksudnya umur 42 tahun manusia baru kira sejam akhirat. Ibu Ayah, kelas kita ni dekat-dekat sejam. Kejap ke lama? Nak tanya Ibu Ayah. Kelas kita ni dekat sejam. Kejap ke lama Ibu Ayah rasa? Nak pula kalau belajar malam. Kejap aja Ibu Ayah ya. Kejap aja. Ibu Ayah tengok drama. Drama kan? Drama tu 2 jam. Tiba-tiba sejam aja. Dah tengok sejam, tiba-tiba blackout. Padahal cerita tak habis lagi. Ibu rasa macam mana? Nah, baru tengok kejap dah blackout. Cerita tak habis lagi. Kan? Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya sejam itu sangat kejap. Umur saya sekarang ni 39. Umur saya 39, tak sampai sejam lagi. Maksudnya 40 tahun dunia sama dengan 1 jam akhirat. Nisbah dia macam tu. Maknanya Ibu Ayah, umur saya tak sampai sejam lagi. Ada tak Ibu Ayah yang umur dah 84 kat sini? Rasa macam tak ada. Ada pun 70 lebih kot. 84 saya rasa dah tak duduk depan ni lah. Kecuali kalau ibu-ibu ni ada pemikiran tinggi lah, duduk depan laptop lagi kan. Duduk depan handphone. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, 84 baru 2 jam. Baru 2 jam rupanya. Ibu Ayah umur adalah sejam lebih kot. Tapi kita rasa apa, hidup dunia ni lama sangat. Ibu Ayah rasa kita dah hidup lama dah kat dunia ni. Betul tak Ibu Ayah rasa lama dah hidup? Ibu Ayah yang dirahmati Allah Ta'ala,
Kan, bahkan kita nak hidup lagi 10 tahun, nak hidup lagi 20 tahun, rasa macam lama lagi hidup. Padahal persediaan tak ada. Hidup kejap sangat ibu ayah. Jadi ibu ayah, hari kiamat nanti satu hari bersamaan 1000 tahun dunia. Bayangkan saya kata sebelum ni 50,000 tahun. Berdiri saja di padang mahsyar menunggu sebelum kena hisap 50,000 tahun akhirat. Bukan 50,000 tahun dunia. Kat dunia pun 50,000 tahun pun kita tak dapat nak kaji orang 50,000 tahun dulu kalau ada lah kan. Ibu ayah, nak beritahu apa? Nak beritahu dunia ni bukan tempat kita. Dunia ni adalah alam yang kita singgah saja ibu ayah ya. Singgah saja dekat dunia ni. Okey. Wal muradu bil alfi yang dimasukkan dengan 1000 tadi mengikut penulis pengarang kitab, az-zamanu al-mutatawilu allazi huwa fi lughatil arabi aqsa nihayatil adadi. Dimasukkan 1000 tahun itu adalah satu tempoh masa yang panjang, yang mana dalam bahasa Arab dia menunjukkan kepada kepada bilangan yang paling last. Maksudnya kalau ada 1000, sampai 1000. Dia lebih lagi kan, tapi nak beritahu kalau nak beritahu banyak tu dia sampai 1000. Dia tak beritahu, kau ni aku tunggu kau 10,000 tahun, tak ada. Aku tunggu 1000 tahun tak sampai-sampai. Macam tu kan. Dia nak beritahu lama tu paling banyak dia guna 1000. Macam itulah. Tapi kadang-kadang ada juga guna yang lain. Fi mawdi'in akhar wasafa Allah Ta'ala miqdara hadzal yawmi bi 50,000 sanatin. Ayat lain, pada ayat lain Allah menggambarkan 50,000 tahun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. 50,000 tahun. Ibu ayah, surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Qala al-Qurtubi al-ma'na anna Allah Ta'ala ja'alahu fi su'ubatihi 'ala al-kufari ka 50,000 sanah. Jadi macam mana kita nak relatekan ibu ayah? Ada ayat Allah kata macam 1000 tahun. Ada ayat Allah kata satu hari macam 50,000 tahun. Jadi Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala bagi tahu maknanya apa? Allah Ta'ala menyifatkan, Allah Ta'ala menjadikan kesusahan. Susah hanya pada hari kiamat nanti kalau orang kafir yang tak beriman yang menunggu-nunggu untuk dimasukkan ke dalam neraka, mereka tahu tempat mereka dalam neraka, punya takut mereka tu hinggakan terlalu seksa mereka sehari macam 50,000 tahun. Ibu ayah betul tak kalau lagu tu? Sehari bagaikan sebulan, kan? Menunjukkan apa? Kalau orang kata sehari bagaikan sebulan. Jiwaku tidak tertahan, betul ke? Jiwaku tidak tertahan, lagu tu kan? Lupa lagu Piramli. Dia kata sehari bagai sebulan, lama tak ibu ayah? Tempoh tu lah. Sehari macam sebulan dia rasa. Dia tunggu sehari tapi macam sebulan tunggu. Apa rasa satu orang menunggu? Kejap je tapi dia menunggu tu macam sebulan. Maksudnya lamanya tunggu. Ini bukan macam, ini memang sehari 1000 tahun ikut kita. Ataupun bagi orang kafir, sehari dia macam 50,000 tahun. Ikut kata Imam Qurtubi. Jadi ibu ayah, kita nak bahagia ke, kita nak bahagia kat sana ke, kita nak terseksa kat sana. Nanti kita dengar kata lagi ya. Qalahu Ibnu Abbas. Yang siapa kata ni? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang bagi tahu. Wal arabu tasifu ayyamal makruhi bit-tuli wa ayyamas sururi bil qasri. Orang Arab dia akan menyifatkan kalau hari-hari yang tidak mengembirakan, hari-hari yang menyukarkan, dia akan sifatkan dengan panjang. Cakap panjang. 1000 tahun tunggu dia tak sampai-sampai. Macam itulah contoh. 1000 tahun tunggu tak sampai dia ni. Kan? Tapi kalau gembira macam kita lah, gembira belajar. Berapa kelas? Lama kelas ni Ustaz? Terkejap. Ya Allah, macam setengah jam je, kejap je dah habis. Kan? Contoh macam itulah ibu ayah, contoh macam tu. Pasal apa? Pasal kita seronok. Kan? Ibu ayah bawa anak-anak cucu pergi mandi pergi mandi laut. Port Isen ke mana ke, ataupun pergi mandi kat kolam ke. Sejam. Diorang kata apa? Sejam tu kejap ke lama? Berapa lama pergi ni upah? Sejam je, lepas tu balik lah.
Pukul 10, pukul 11 je. Apa agak-agak cucu kata apa? Alah, mana boleh upah, tak nak lah. Kita nak lama dah sampai pukul 1 dah upah, boleh dah upah kan? Betul tak ibu ayah? Ke ibu-ibu yang nak mandi lama kat laut. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kenapa benda menyeronokkan, kan? Jawab atuk kan? Benda menyeronokkan, walaupun 3 jam, dah habis dah ke, alamak kan? Tapi kalau 3 jam, suruh mengaji 3 jam. Ada tak nak ngaji 3 jam? Ada tak ibu ayah? Bukan cucu lah. Kita sendiri 3 jam ni. Baca Quran 3 jam. Kalau kita tak biasa, berat. Ibu ayah berat. Kalau tak biasa berat. Tapi kalau orang dah biasa, ngantuk kan. Kalau orang dah biasa ibu ayah, ada tak? Kita tengok ada satu orang, apa ni, ulama perempuan di Indonesia, tak silap saya kan. Satu orang Hubabah. Ya. Dia khatam Quran tiap-tiap hari. Khatam Quran, dah tua dah. Khatam Quran tiap-tiap hari. Rasa macam mana ibu ayah? Rasa pelik tak? Tapi Allah bagi keberkatan masa pada dia. Contoh madrasah yang saya mengajar, Madrasah Hadiqatun Nisa di Bangi. Dah setahun lebih dah tak pergi dah pasal PKP ni. Ibu ayah bayangkan mereka ni, anak-anak pelajar tu, dia pelajar banat. Pelajar ada 60 orang masuk, memang susah nak masuk lah. Tapi kalau masuk tak boleh keluar pula. Strict. Ibu ayah bayangkan pada pelajar yang dah hafaz seluruh Quran 30 juzuk dan mereka tunggu untuk syahadah. Syahadah ni mereka kena baca 1 hari lengkap Quran tanpa tengok dan tak boleh salah lebih daripada 10 atau 15. Kalau salah kena reject, kena ulang balik. Pada pelajar yang begini umur dalam 12 sampai ke 18 tahun ibu ayah, dalam tarawih saja ibu ayah, mereka akan khatamkan Al-Quran dalam tarawih. 10 malam pertama mereka akan khatamkan 5 juzuk dulu. Dalam tarawih saja, jemaah. 10 malam seterusnya mereka akan khatamkan 10 juzuk. Dalam tarawih saja. Dan 10 malam akhir Ramadan mereka khatamkan Al-Quran ibu ayah 15 juzuk dalam tarawih saja. Dalam tarawih, ibu ayah jangan tak percaya ya. Dalam tarawih saja. Kemudiannya nama Ustaz Azwan. Masya Allah, tabarakallah. Di Bangi. Di Bangi. Di Kembung Hilir ke apa ke nama. Kan? Itulah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di Bangi lama lah dekat Gang Kajang. Okay? Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa mereka boleh baca Quran setengah Quran 15 juzuk dalam tarawih satu malam? Kenapa tak rasa penat? Kerana mereka telah berasa nikmat dengan Quran. Ibu ayah, kalau orang nak beli tiket bola ke, tiket apa benda ke, tiket tu buka pukul 7 pagi contoh. Tiket tu tiket bola last final contoh kan, buka pukul 7 pagi. Agak-agak pukul berapa orang berdiri beratur ibu ayah? Pukul berapa orang dah berdiri beratur nak beli tiket? Agak-agak ibu ayah lah. Agak-agak ibu ayah. Betul kan jual tengah malam. Pukul 12 tu dah ada orang datang, tunggu nak beratur, sanggup berdiri sampai pukul 7 pagi semata-mata takut terlepas tiket. 7 jam berdiri, 5 jam berdiri. Pasal apa? Pasal nikmat nak dapat tengok bola tu. Kan? Saya tahulah, saya pun pergi bola. Jadi ibu ayah, macam mana nikmatnya orang-orang yang bila dia buat amal lama pun dia tak rasa apa. Kerana apa? Kerana dia dah menikmati. Boleh ibu ayah ya? Dia akan rasa singkat saja. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, teruskan. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Okey. Zalika yang demikian itu, yang kita dah belajar hari itu dalam nahwu saraf. Zalika itu mubtada lah. Yang demikian itu apa ibu ayah? Iaitu Allah Ta'ala yang mentadbir tadi. Zalika demikian itu, iaitu demikian Allah Ta'ala yang mentadbir itu. Apa sifat Allah Ta'ala itu? Apakah perkhabarannya? Dia adalah alimu al-ghaibi wasyahadah. Dia tu maha mengetahui segala yang ghaib, yang tak nampak dan yang syahadah.
yang nampak, yang dapat disaksikan. Okay. Lagi Allah Ta'ala itu Al-Aziz, Maha Perkasa. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ulang balik. Zalika, yang demikian itu. Apa yang demikian itu? Tunjuk pada siapa? Pada Allah Ta'ala yang sifatnya mentadbir. Yudabbiru al-amr. Dia yang mentadbir tadi. Allah Ta'ala itu adalah Alimul Ghaibi wa Syahadah. Dia mengetahui segala yang ghaib dan syahadah yang nampak. Kemudian Al-Azizu. Al-Azizu. Lagi Allah Ta'ala itu Maha Perkasa. Ar-Rahim. Allah Ta'ala itu Maha Penyayang. Okay, tengok tafsiran itu. Terjemah ya, tafsiran dia. Ay al-mudabbiru li hadhihi al-umuri huwa al-alim bi jami'il asya'i. Allah Ta'ala yang mentadbir segala perkara tadi, perkara yang di seluruh alam, yang daripada langit ke bumi, kemudian kesannya naik kepada Allah Ta'ala semula. Apa sifat Allah Ta'ala? Dia alim bi jami'il asya', dengan segala sesuatu. Tak ada satu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Ya'lamu ma yaghibu 'anil absar. Allah Ta'ala mengetahui apa yang tidak nampak pada mata. Mata kita tak nampak, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Mimma yajulu fi khalajatin nafsi, yang mengalir pada setiap jiwa. Wa ma la tudrikuhu al-'ainu al-mujarradah, dan apa yang mata semata-mata tak boleh lihat. Ibu ayah, kita punya mata ni terhad, sangat-sangat terhad. Kita rasa kita dah tengok dengan sempurna dah. Kita rasa mata kita tajam. Tutup saja dengan satu jari. Tutup satu jari saja dah terganggu dah. Kan? Ibu ayah tengok saya sekarang kan. Cuba ibu ayah tutup dengan satu jari. Buat macam ni. Terganggu tak? Ibu ayah buat macam ni terganggu tak belajar? Ke ibu selesa? Buat macam tu sampai habis lah kalau selesa. Terganggu. Saya pun terganggu. Kan? Rasa mata kita ni akan rasa, alamak, tak payahlah dia macam ni. Tak nampak lah, macam tak clear kan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ni, pandangan kita ni lemah. Tapi Allah SWT Maha melihat tanpa ada tersembunyi satu pun. Wa ya'lamu ma huwa musyahadun tu'ayinuhu al-absar. Allah Ta'ala mengetahui apa yang dapat dilihat oleh mata. Wa huwa al-azizu allazi qad azza kulla syai'in. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Tak ada satu pun yang boleh lawan kuasa Allah Ta'ala. Pasal tu ibu ayah jangan takut dengan hantu. Takut dengan hantu, kenapa? Kan? Ibu ayah saya tak nak lah, saya tak suka lah ibu ayah kalau cucu anak kita ditakut-takutkan. Pergilah. Pergi kencing kat situ, nak kencing kat situ, cakap dulu. Maaf ya tu, cucu tumpah kencing. Ada tak ibu ayah pengalaman macam tu dulu kecil-kecil? Ada tak? Pengalaman kecil-kecil? Allahu Akbar. Dulu tak apa. Dulu zaman jahiliah ibu. Dulu rancangan agama TV tak ada. Ibu ayah tengok, ibu ayah. Tahun 80-an. Apa rancangan TV yang ada? Dulu. Agama. Ada dua je. Betul tak? Ada dua je. Rancangan agama TV 80-an. Betul tak? Ada dua je. Satu Muqaddam. Muqaddam siapa mengajar? Arwah Datuk Hasan Nazari. Betul? Satu Muqaddam, satu lagi apa? Ibu ayah. Satu rancangan Muqaddam, satu lagi apa? Yang mana bila dia bersiaran saja, jalan pun dengar. Orang duduk depan TV. Dia lawan dengan hiburan minggu ini. Minggu ini Sabtu malam Ahad. Ni apa dia? Cerita dia. Cuba tengok. Cuba ingat. Dia ada 3 orang. Ahli panelnya dulu yang terkenal. Betul. Para Perdana Ehwal Islam. Siapa ahli panel terkenal dulu? Datuk Hasan Ali. Bukan ahli panel tu dia punya moderator. Datuk Hasan Ali kan. Ahli panel semua. Arwah Esok Ismail Kamus. Arwah Datuk Arundin. Semua Masya Allah Tabarakallah kan. Hebat-hebat semua. Masa tu betul tak ibu ayah? Masa tu ibu ayah rasa lengang tak jalan? Saya rasa lengang jalan kot. Masing-masing orang duk tumpu kat TV tu. Betul tak? Sejam tu. Khamis malam Jumaat. Ingat tak? Kan? Khamis malam Jumaat memang orang tumpu. Saya kecil lagi masa tu. Dia lawan dengan hiburan minggu ini. Hiburan minggu ini tu yang kat TV. Yang dekat Tasik Perdananya lain, Tasik Permaisurinya lain. Tak? Itu free punya show. Kan? Hosted free. Dekat Fun Fair kan, ibu ayah yang dirahmati Allah. Zaman-zaman dulu kan, orang jauh daripada ilmu agama. Sekarang tak boleh lah.
Sekarang ni tengok, ibu kat rumah ada handphone, Facebook macam-macam live ada. Kan, Google Meet macam-macam live ilmu ada. Tinggal kita je nak pilih, kita nak pilih. Boleh ibu ayah ya. Okey. Allah Ta'ala mengesuai segala. Allah Ta'ala tu dia Al-Aziz, dia mengesuai segala-gala. Okey, semua makhluk tunduk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Qawi Mafrabihi. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Siapa kufur dengan Allah, Allah balas. Siapa syirik pada Allah, Allah Ta'ala akan balas dia. Siapa mendustakan Rasul, Allah Ta'ala akan balas. Allah Ta'ala dia Al-Aziz, dia Maha berkuasa. Tak ada siapa boleh lawan kuasa Allah. Ya. Jadi apa sifat Allah Ta'ala yang mentadbir tadi, seluruh alam tadi? Pertama, Allah tahu segala yang ghaib, segala yang syahadah. Yang kedua, Allah Ta'ala itu Al-Aziz, dia Maha berkuasa. Apa yang ketiga? Ar-Rahim. Masa yang sama, Allah Ta'ala Maha penyayang. Okay, penyayang macam mana tu? Wa huwa ar-rahimu bi'ibadihi al-mu'minin at-ta'i'in al-qanitin at-ta'ibin. Allah Ta'ala itu dia Maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman, yang taat, yang kuat beribadah dan juga yang sentiasa bertaubat pada Allah. Allazina ya'maluna as-salihat, yang sentiasa melakukan amal soleh. Yarhamuhum fi tadbiri syu'unihim. Allah Ta'ala merahmati orang-orang yang beriman ini dalam mentadbir segala urusan mereka fi dunia wal akhirah. Pasal itulah ibu ayah, orang-orang beriman, Nabi beritahu ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ajaib urusan orang beriman ni. Seluruh urusannya semua baik-baik. Apabila ditimpa Allah Ta'ala kepadanya dengan kesenangan, dia bersyukur. Maka itu lebih baik baginya. Bila diuji dengan kesusahan, dia sabar. Itu lebih baik baginya. Dan tidak akan berlaku demikian kecuali pada orang beriman saja. Maka ibu ayah, orang beriman Allah Ta'ala akan merahmati dia dan semua urusan dia akan jadi mudah saja. InsyaAllah ibu ayah ya. Jadi Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita ibu ayah. Kita dah sampai pada 1 jam. Jadi ibu ayah, orang-orang beriman ibu ayah, para salafus salih, mereka dah mula menikmati Ramadan lagi 2 bulan, tapi orang-orang salafus salih, orang-orang soleh, orang dekat dengan Allah, persediaan Ramadan mereka bermula daripada malam tadi dah mula memperbanyakkan lagi baca Quran, dah mula macam kita lah, kita dah belajar kan, ibu ayah pun dah bagi respon tadi, ramai yang bila baca Quran sekarang ni, tu ibu ayah ya, siapa, saya rasa ramai kan baca Quran sekarang ni, dia tak boleh, dia tengok tu dia akan nampak fa'il, dia akan nampak maf'ul, dia akan nampak rafa' nasab jar kalau dah tu kan, dia akan nampak huruf ataf, dia akan nampak 3 huruf asal. Ibu-ibu nampak tak masa baca sekarang ni? Dan bila nampak macam tu, ibu-ibu ada rasa tak macam nak tengok terjemah, macam nak tadabbur, ada rasa macam tu tak? Kan? Sekarang ni ibu ayah bila baca rasa tak puas. Aku tengok ni betul ke ni? Rasa macam ada 3 huruf asal ni macam ni, rasa maknanya ni macam ni. Ada waw ni, mesti ada makna ramai, kan? Dia akan rasa macam tu dan ibu-ibu ayah takkan rasa puas kecuali tengok terjemah, bukan baca kosong. Ibu ayah akan baca dan tengok terjemah. Sekarang ni akan rasa macam tu insya-Allah. Tapi dengan syarat belajar betul-betul lah ibu ayah. Kita belajar betul-betul. Sampai satu masa ibu ayah banyak perkataan bahasa Arab tu, Quran dalam kepala ibu ayah. Dan bila ibu ayah dengar imam baca Quran, dengar kat TV baca Quran, bulan Ramadan nanti pasang Quran sambil masak, ibu ayah boleh faham sikit-sikit insya-Allah. Maaf ibu ayah sekali kekurangan ni, insya-Allah sambung nanti insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ramai ibu ayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ayah ya.